Tes. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, pengurusi masjid dan seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para ustaz, ustazah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana diberi ruang dan kesempatan serta kelapangan waktu sehingga kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib bulanan setiap hari Rabu yang ketiga pada setiap bulan untuk sama-sama kita mengikuti pengajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab As-Siratun Nabawiyah Durusun wa Ibar, sirah Nabi, pengajaran dan pedoman, yang dikarang oleh almarhum Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullah. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, masih tidak terlewat untuk saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidul Fitri minal aidin wal faizin. Taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kami dan Allah Ta'ala menerima amalan kamu. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, kita bertemu sekali lagi untuk kuliah maghrib bulanan. Walaupun banyak masjid dan surau pada bulan Syawal ni kebiasaannya tangguhkan kuliah sampai penghujung bulan Syawal. Kadang-kadang sampai masuk bulan Zulqa'dah tak start lagi kuliah kerana jamuan raya tak habis, dan jamuan raya pun sampai bulan Julai. Orang kita makan ni jangan. Alhamdulillah kita keluar daripada kebiasaan tersebut. Jadi kita sudah duduk di pertengahan bulan Syawal yang sepatutnya kuliah tu tak perlulah tangguh lama sangat. Jadi malam ni kita sambung kuliah seperti biasa, tuan-tuan sekalian, iaitu pengajaran daripada peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, daripada 28 peperangan yang dipimpin oleh Nabi, pengarang kitab ni Dr. Mustafa As-Sibai masukkan dalam kitab beliau hanya 11 sahaja. Daripada 28 dimasukkan 11 sahaja, iaitu peperangan-peperangan yang besar. Dan kita telah selesai mengikuti 11 peperangan tersebut, bermula dengan Perang Badar yang berlaku pada tahun kedua Hijrah dan berakhir dengan Perang Tabuk yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Sekarang kita duduk pada bahagian pengajaran daripada keseluruhan peperangan tersebut. Pengarang kitab ni Dr. Mustafa As-Sibai buat kesimpulan daripada keseluruhan 11 peperangan tersebut. Sekurang-kurangnya beliau mengeluarkan kepada kita dalam kitab ini sebanyak 25 pengajaran. Dan kita telah selesai ikuti sebanyak 12 pengajaran, dan malam ni kita sambung pengajaran yang ke-13. Baik, kata pengarang kitab ni, pengajaran yang ke-13. Tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan daripada seorang sahabat bernama Al-Hubab Al-Munzir supaya berpindah daripada tempat pertempuran yang dipilih oleh Nabi dalam peperangan Badar. Begitu juga ketika mana peperangan Khaybar, meruntuhkan rasa bongkak golongan diktator yang menguasai rakyat tanpa kemahuan dan kerelaan mereka. Ini pengajaran yang ke-13.
Seorang sahabat Nabi namanya Hubab bin Al-Munzir. Dia ni terlibat dalam perang Badar dan juga terlibat dalam perang Khaybar. Perang Badar pada tahun kedua Hijrah lawan musyrikin Mekah. Perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah. Ya, Nabi ajak para sahabat menggempur markas besar Yahudi di kota Khaybar. Dua-dua peperangan ini Hubab bin Al-Munzir terlibat. Dalam peperangan Badar, bila Nabi pilih satu tempat untuk dijadikan sebagai pengkalan, ya, kawasan untuk dirikan kemah sebelum berlakunya peperangan, beberapa hari kita berpengkalan di situ. Hubab Al-Munzir tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, tempat ni ketetapan ataupun wahyu daripada Allah yang tak boleh dah kita nak ke depan sikit, kita ke belakang sikit, ataupun sekadar pandangan kamu sebagai strategi perang, buah fikiran kamu strategi perang? Maknanya kalau wahyu daripada Allah, aku tak komplain lah. Tapi kalau sekadar pandangan kamu strategi perang, maknanya kalau ada pandangan lain nak diberi, aku nak beri. Nabi kata ni sekadar buah fikiran aku, strategi perang. Akhirnya Hubab Al-Munzir cadangkan kepada Nabi, tempat ni tak sesuai. Kenapa? Dia ni orang yang ada pengalaman perang. Dia tahu bentuk muka bumi Madinah. Maka dia cadangkan kepada Nabi, kita cari kawasan dekat dengan sumber air. Kita boleh kuasai air daripada sampai ke kawasan perkemahan musuh. Ini penting. Begitu juga dalam perang Khaybar. Hubab Al-Munzir juga, bila Nabi pilih satu tempat, dia tanya pada Nabi, tempat ni wahyu daripada Allah ke ataupun pandangan kamu wahai Rasulullah sebagai strategi perang? Nabi kata, pandangan akulah buah fikiran. Artinya kalau ada lagi pandangan-pandangan yang terbaik, silakan. Bila Nabi memberi ruang kepada Hubab Al-Munzir sebagai pasukan di bawah, tentera di bawah, orang bawah, memberikan cadangan-cadangan pandangan yang baik, di sini dapat satu pengajaran besar. Pengajaran apa dia? Iaitu meruntuhkan rasa bongkak golongan diktator yang menguasai rakyat tanpa kemahuan dan kerelaan mereka. Nabi Muhammad itu Allah yang angkat dia jadi Nabi. Nabi Muhammad itu Allah Ta'ala yang angkat dia, mengiktiraf dia sebagai Rasul, pun masih memberi ruang kepada orang bawah untuk memberikan pandangan. Tiba-tiba orang yang menjadi pemimpin negara, pemerintah dalam masyarakat pada hari ini, yang naik dengan undi daripada rakyat, dipilih oleh orang bawah, diangkat duduk dekat atas, tiba-tiba berwatak diktator, tak nak buka ruang pandangan pada orang lain. Dia patut malu dengan tindakan Nabi ini. Padahal Nabi dipilih oleh Allah. Nabi boleh sebut kepada Hubab Al-Munzir, aku Nabi, aku tahu nak buat apa. Aku Rasul, aku tahulah nak pilih tempat ni macam mana. Tentu Hubab Al-Munzir akur akan dengar. Tapi Nabi tak buat seperti itu. Maka perbuatan Nabi ini sepatutnya meruntuhkan rasa bongkak golongan diktator yang menguasai rakyat tanpa kemahuan dan kerelaan mereka. Golongan ini mendakwa diri mereka bijaksana dan berpandangan jauh. Ini mendorong mereka memperlekehkan kemahuan rakyat, kemahuan orang ramai. Bila dah duduk di atas, kita pandang lekeh pandangan orang, buah fikiran orang, golongan cerdik pandai bagi pandangan, kita rasa benda tu tak patut. Kita duduk di atas, kita tahu semua benda. Mereka juga mengenepikan cadangan golongan intelektual, bijak pandai, tokoh-tokoh pemikir. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala tahu dia mempunyai sifat-sifat yang paling kamil, paling sempurna, yang melayakkan baginda membawa risalah yang paling akhir dan paling sempurna, itu pun beliau masih menerima pandangan para sahabatnya yang pakar dalam hal ehwal ketenteraan, yang pakar dalam hal ehwal peperangan, bentuk muka bumi yang sepatutnya diperlukan dalam pertempuran. Nabi iktiraf dia. Kenapa dia? Dia pakar bidang ni, kita kena dengar pandangan dia. Orang yang naik jadi Perdana Menteri, Presiden, Raja, Sultan ke apakah yang duduk di atas, bukan semua benda dia tahu. Ada bidang perubatan yang dia tak layak cakap, dia kena rujuk doktor. Ada bidang agama yang dia tak pandai buat keputusan, dia kena rujuk orang yang pakar bidang agama. Ada bidang ekonomi yang dia tak tahu nak menilai buat keputusan, dia kena tanya orang yang mahir dalam bidang itu. Maka Nabi iktiraf. Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata dia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bila Nabi cadangkan kepada sahabat supaya dalam sistem pertanian, untuk pastikan pokok subur menghasilkan buah yang banyak, Nabi cadangkan kepada para sahabat satu sistem yang disebut sebagai kawin pokok ni lah.
Kan? Ikat pokok tu dengan ikat pokok ni apa? Belajar sains dulu disebut tut. Berapa orang sahabat cuba buat, tiba-tiba tahun tu hasil tanaman tak jadi. Mereka mengadu kepada Rasulullah, tak jadi. Akhirnya Nabi sebut kepada mereka, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Masing-masing ada kepakaran bidang masing-masing. Silakan. Adapun ada benda yang sahabat-sahabat tak tahu, khasnya bab-bab hukum agama, ahkam, urusan agama, fatwa, masalah akhirat, yang mereka kena datang rujuk Nabi, yang tu kena rujuk Nabi. Cara nak pakai pakaian macam mana begini-begini ni orang pandai sendiri ya. Tuan-tuan sekalian. Baik. Baginda tidak berkata kepada Hubab al-Muzzi, aku Rasulullah, pada aku cukup apa yang aku suruh atau apa yang aku larang. Aku tak perlu dah kepada pandangan orang lain. Nabi tak sebut seperti itu kepada Hubab al-Muzir. Bahkan Nabi terima cadangan dan buah fikiran mereka dalam urusan yang wahyu tidak diturunkan kepada baginda. Dalam soal benda-benda yang wahyu tak turun, Nabi buka ruang pandangan pada para sahabat. Bagaimana pula dengan kebanyakan penguasa yang kita lihat mereka tidak mempunyai apa-apa kelebihan akal pun, ilmu tak lebih mana pun, pengalaman tak banyak mana pun berbanding dengan orang ramai. Bahkan kelebihan penguasa-penguasa itu terletak kepada cengkaman mereka ke atas jentera pemerintahan setelah dia berpeluang duduk di atas. Yang tu je lah nampak dia lebih sikit pun. Dia boleh kuasai benda-benda ni kerana dia duduk di atas. Nak kata akal dia cerdik daripada orang lain, tak juga. Nak kata ilmu banyak daripada orang lain, pengalaman banyak daripada orang lain, tak pun. Tapi lebihnya dia tu, bila dia duduk di atas, dia boleh cengkam banyak benda. Akhirnya dia berasa dia tahu semua benda. Apatah lagi dengan golongan yang mempunyai pengetahuan, ilmu dan pengalaman yang lebih rendah daripada kebanyakan rakyat di bawah pemerintahan mereka. Lagilah mereka tak peduli pandangan orang ni. Tidakkah menjadi kewajipan mereka meminta pandangan para bijak pandai, menerima nasihat para penasihat dan mengambil kepintaran orang-orang yang berpengalaman? Sedangkan Nabi yang diangkat oleh Allah pun masih membuka ruang untuk siapa-siapa berikan pandangan. Peristiwa-peristiwa sejarah yang dekat maupun sejarah yang lampau menunjukkan kepada kita bahawa kesombongan diktator telah membinasakan mereka dan membinasakan umat. Orang yang duduk di atas, bila dia degil, kerah kepala, tak dengar buah fikiran orang, dia binasakan diri dia dan dia binasakan rakyat ataupun umat di bawahnya. Hari ini terbukti, berlaku di zaman dulu dan berlaku di zaman moden pada hari ini. Bila pemerintah angkuh sombong, tak nak dengar nasihat para ulama, tak nak dengar nasihat golongan cerdik pandai dan sebagainya, akhirnya dia merosakkan dirinya dalam pemerintahan dan dia merosakkan negara dan keseluruhan rakyatnya. Hari ini berlaku di beberapa buah negara Arab. Kenapa dia? Sombong. Kucar kacir Mesir, kucar kacir bumi Syria. Kenapa dia? Ada watak-watak yang sombong yang pernah berlaku dalam sejarah ni. Akhirnya kerosakan bukan hanya menipu mereka, sampai orang awam, rakyat, golongan cerdik pandai. Dan Dr. Mursi yang meninggal dunia kemarin adalah hasil daripada kesombongan orang-orang yang pernah berkuasa. Tuan-tuan sekalian. Dan Dr. Mursi ini bukan kali pertama pensan dalam mahkamah. Sudah beberapa kali. Artinya kematian beliau memang kematian yang sengaja disusun supaya dia mati. Ni yang dunia kena sedar. Yang uruskan jenazah dia hanya beberapa orang ahli keluarga dia, yang mandikan dalam penjara, dibawa ke tanah perkuburan, diiri dengan kereta-kereta polis, tidak dibenarkan langsung orang awam terlibat menguruskan jenazah dia. Tahu-tahu dah selesai dah sembahyang jenazah. Awal pagi semalam dah selesai. Jadi tuan-tuan nak buat sembahyang gaib, boleh lah. Begitulah yang berlaku kepada Imam Hassan al-Banna, orang yang pertama mengasaskan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Waktu dia ditembak pada 12 Februari 1949. Kerajaan Mesir pada waktu itu tekan keluarga dia nak ambil jenazah ataupun orang ramai keluar berhimpun. Kalau ramai orang keluar berhimpun iringi jenazah dia, jenazah kami takkan serahkan. Akhirnya keluarga Imam Hassan al-Banna setuju, kami takkan maklum pada orang lain. Akhirnya jiran tetangga mengintai-ngintai daripada tingkap-tingkap rumah mereka ketika mana hari penguburan Hassan al-Banna yang diuruskan oleh 5-6 orang ahli keluarganya sahaja. Sampai hari ini perkataan Asy-Syahid tak dibenarkan disebut kepada Imam Hassan al-Banna, tapi satu dunia menyebut gelaran Asy-Syahid. Kerajaan Mesir larang semayang solat ghaib di beberapa buah tempat. Satu dunia solat ghaib untuk Dr. Mursi. Ini yang berlaku. Maka sebab tu dia kata apa dia?
peristiwa-peristiwa sejarah yang dekat maupun yang lampau menunjukkan kepada kita mana-mana pemerintah yang sombong, berwatak seperti diktator, dia rosak dan umat di bawahnya juga turut rosak binasa. Dia menghumbankan umat ke jurang yang dalam dan sukar lagi untuk didaki kembali, melainkan selepas puluhan tahun ataupun ratusan tahun. Oleh kerana itu, tindakan Rasulullah menerima pandangan Al-Hubab bin Al-Munzir dalam perang Badar dan perang Khaybar menjadi contoh teladan kepada setiap pemerintah yang ikhlas, setiap panglima yang bijak, setiap pendakwah yang jujur. Artinya beliau, bila orang angkat duduk di atas, mesyuarat mesti diutamakan. Pandangan orang, bukalah pandangan, biar orang beri pandangan. Kerana beliau, sejarahnya slogan pemerintahan dalam Islam yang paling tertonjol ialah dalam Islam adanya sistem syura. Sampai ada surah dalam Quran, surah Asy-Syura, surah yang menggalakkan supaya mesyuarat, beri ruang kepada siapa-siapa untuk berikan pandangan, ya. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dijalankan secara bermusyawarah sesama mereka. Surah Asy-Syura ayat 38. Manakala sifat yang paling terserlah bagi pemerintah Islam yang terbilang dalam sejarah, dia meminta pandangan orang lain dan tidak bersikap kuku besi, bertukar-tukar pandangan dengan pakar-pakar yang berkecimpung secara khusus dalam setiap isu yang berlaku, dalam setiap isu yang dikenalikan. Wasyawirhum fil am, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Surah Ali Imran ayat 159. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang yang tahu sekiranya kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Begitu juga dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Baik, ini pengajaran yang ke-13. Duduk di atas, beri ruang kepada orang untuk memberikan pandangan. Pengajaran yang ke-14, tuan-tuan sekalian. Kedudukan Nabi ataupun posisi Nabi dalam hampir kesemua peperangan, Nabi sentiasa duduk di barisan hadapan. Dan penglibatan Nabi dalam kancah peperangan bersama tentera Islam, Nabi duduk di depan. Kecuali dalam beberapa kali peperangan yang sahabat cadangkan kepada Nabi, duduk di belakang. Antaranya perang Badar. Perang Badar ni perang besar kali pertama. Yang ni sahabat akan cadang kepada Nabi, tak payah duduk depan, duduk di belakang kami. Kami buat pondok khas untuk Nabi. Maknanya kalau pasukan kita yang kecil ini menang, itulah yang Nabi nak, itulah kegembiraan buat kita. Dan takdir Allah kalau kalah, Nabi duduk di belakang, Nabi boleh cepat-cepat naik tunggangannya balik ke Madinah dan teruskan dakwah di Madinah. Kami terbunuh tak apa, Nabi selamat. Kecuali beberapa kali peperangan saja yang sahabat cadangkan supaya Nabi duduk di belakang. Adapun lain-lain, Nabi duduk di depan. Apa pengajarannya? Baik. Menjadi dalil bahawa jawatan kepimpinan hanya boleh disandang oleh seseorang yang berani dan tetap teguh pendiriannya. Penakut, tak payah. Berebut nak pegang jawatan, tapi penakut, maka tak boleh, ya. Mereka yang pengecut dan lemah tidak layak memimpin rakyat, menerajui pasukan tentera, atau untuk mengepalai mana-mana gerakan islah, gerakan dakwah nak mengajak ke arah kebaikan. Penakut dia tak boleh jadi ketua. Berebut nak jawatan, berebut nak orang kenal, nak tonjol diri, tapi bila berlaku masalah, kita dok tolak orang lain. Akhirnya kita duduk di belakang. Kita selamat, orang lain terpaksa tanggung risiko. Orang lain jadi kambing hitam, kita selamat. Tak boleh. Keberanian pemimpin dan pendakwah yang dilihat menerusi tindak tanduk dan gerak kerja beliau akan menaikkan semangat dan motivasi tentera juga penyokongnya. Artinya kalau kita berani, apa-apa masalah kita yang hadapi, apa-apa masalah kita lah di hadapan, sedikit sebanyak dia memberi motivasi kepada pasukan tentera dan pengikut di bawah untuk terus bergerak. Bila orang tengok ketua penakut, yang bawah pun jadi penakut. Ketua lihat nak datang mesyuarat, anak buah HJK lagi tak datang mesyuarat, dia akan jadi macam tu. Ada orang berebut nak pegang jawatan, lepas tu mesyuarat tak nak buat, dan nak anjur mesyuarat, kadang-kadang dia pun tak mari, serah kat orang je kerja. Ada orang pesim macam tu. Baik. Maka perbuatan pemimpin yang berani, pendakwah yang berani, menaikkan semangat dan motivasi tentera juga penyokongnya. Dan berani ini, perbuatan pemimpin yang berani, pendakwah yang berani duduk di hadapan ini, perbuatan itu lebih ampuh
berbanding 1000 pidato bersemangat yang disampaikan di khalayak ramai. Kenapa dia? Nak cari pemidato yang ceramah berapi-rapi, boleh cari. Nak cari 1000 pidato yang bersemangat, naikkan semangat orang, boleh cari. Tapi seorang pemimpin yang berani, kesan daripada seorang pemimpin yang berani lebih ampuh, lebih kuat, lebih berpengaruh daripada 1000 pidato yang bersemangat. Cari 1000 orang ceramah, pom semangat, dan 2-3 jam semangat, dan seminggu 2-3 hari. Ambil seorang ketua yang cakapnya tak banyak, cakapnya tak bersemangat, tapi dia berani sentiasa apa pun masalah duduk di hadapan, itu lebih memberi kesan kepada pasukannya berbanding dengan 1000 pidato yang bersemangat. Tuan-tuan sekalian, ya. Menjadi kebiasaan tentera bawahan dan para penyokong untuk mengambil bekalan kekuatan daripada keutuhan panglima dan pemimpin mereka. Begitulah orang. Sebab tu Nabi SAW berdoa supaya salah seorang daripada 2 Umar memeluk Islam. Kan? Umar bin Al-Khattab, iaitu Sayyidina Umar, ataupun Umar bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Bila Umar bin Al-Khattab nak memeluk Islam, keluar daripada rumah bawa pedang nak pergi bunuh Nabi. Tengah jalan ada orang kata, adik kamu pun ikut Muhammad lah. Pergi ke rumah adiknya Fatimah binti Al-Khattab, yang ketika tu tengah belajar Al-Quran bersama dengan suaminya Sa'id bin Zaid. Siapa dia tok guru Quran waktu tu? Khabbab Al-Arath. Dengar Sayyidina Umar masuk, Khabbab ni menyuruh. Akhirnya berlakulah pertengkaran di antara Sayyidina Umar dengan adik perempuan dia. Akhirnya Umar rampas cebisan ayat Quran yang mereka baca, iaitu beberapa ayat yang awal daripada surah Taha. Baca Sayyidina Umar sampai menitihkan air mata. Akhirnya Sayyidina Umar tanya, di mana Rasulullah? Aku nak meluk Islam. Khabbab Al-Arah yang bersembunyi tadi keluar kerana dia gembira, dia dengar ucapan Umar tu. Khabbab Al-Arah sebut kepada Sayyidina Umar, bergembiralah wahai Umar, mudah-mudahan kamulah yang dimaksudkan dalam doa Nabi sebelum ni. Umar tanya kepada Khabbab Al-Arah, Nabi pernah berdoa apa? Khabbab Al-Arah kata, aku pernah dengar Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, engkau muliakanlah Islam dengan salah seorang daripada 2 Umar. Umar ni ramai, yang besar di Mekah 2, Umar bin Al-Khattab dan Umar bin Hisham, Abu Jahal. Akhirnya takdir Allah yang memeluk Islam, Umar bin Al-Khattab. Kenapa Nabi mengharapkan salah seorang ini? Kerana dua-duanya orang besar. Dan orang besar ni pengaruhnya kepada orang awam, orang di bawah ni ampuh, cukup kuat. Seorang pemimpin, orang yang duduk di atas berubah akhlaknya jadi baik, jujurnya dan sebagainya, dia mempengaruhi beribu orang di bawah. Maka sebab tu salah seorang memeluk Islam pun dah cukup, memadai. Sebab tu pujian daripada sahabat Nabi kepada Sayyidina Umar luar biasa. Antaranya kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata, dulu kami mengadakan halaqah, buat bulatan di hadapan Kaabah. Orang pukul kami tak mampu balas. Kami nak semayang depan Kaabah pun tak boleh. Dengan Islamnya Sayyidina Umar, kami mampu berdiri semayang di hadapan Kaabah. Kami mampu berhalaqah, buat bulatan di situ, berbincang sesama kami. Bahkan sampai satu tahap ketika mana orang pukul kami boleh bangun membalas mula, iaitu selepas daripada Umar memeluk Islam. Artinya apa dia? Pemimpin yang bagus, berani, wataknya itu, dia mempengaruhi orang di bawah. Maka sebab tu dalam banyak peperangan Nabi duduk di depan, kecuali beberapa peperangan yang dicadangkan oleh sahabat, Nabi duduk di belakang. Itu saja yang Nabi duduk di belakang. Menjadi kebiasaan tentera bawahan dan para penyokong untuk mengambil bekalan kekuatan daripada keutuhan panglima dan pemimpin mereka. Sekiranya semasa berlaku pertembungan, pemimpin bersikap pengecut dan lemah di saat-saat genting, beliau akan merosakkan perjuangan, habis jadi kacau orang lain. Kerana dia menakut. Sedangkan beliau yang mengangkat panji-panjinya, dia dulu dia duk kempen orang supaya bersama dengan dia. Lah jadi apa-apa dia cabut dulu. Sikap beliau tersebut benar-benar merosakkan perjuangan. Baik, ini pengajaran yang ke-14. Pengajaran yang ke-15, tentera bawahan, penyokong dakwah di peringkat bawah, tidak boleh melanggar arahan pemimpin yang tegas lagi berpandangan jauh dalam sesuatu perkara yang diputuskan oleh beliau. Pertama tadi, ketua
kena beri ruang untuk orang berikan pandangan. Untuk pengajaran yang ke-15 ni, setelah bermesyuarat, akhirnya ketua buat keputusan, waktu tu kena akur. Kita di bawah ni kena akur. Kenapa dia? Ruang untuk buka pandangan dan sebagainya dah dibagi. Sebab tu budaya dalam mesyuarat ni, orang kata panas sikit dalam mesyuarat ni, tak apa. Yang bahayanya apa dia? Dalam mesyuarat senyap. Ada pandangan? Tak ada. Okey, setuju. Dikira nak cepat balik dikira nak cepat balik. Kejap-kejap duk tengok jam, kejap-kejap duk tengok jam, nak balik Ada orang biasanya tu. Setuju. Macam ni. Tak ada apa kan. Tawa diri pun tak ada, dia setuju Akhirnya kesannya apa dia? Ada benda-benda yang dia tak sepakati, dia tak setuju, akhirnya dibuat mesyuarat kali kedua. Mana kedai kopi? Nabi cukup larang bila dibuat mesyuarat kali kedua. Maknanya nak panas dalam mesyuarat. Kenapa dia berusaha untuk mencari keputusan yang terbaik dalam mesyuarat Biasalah tegang-tegang itu sikit. Luar salam balik dan sebagainya, tak ada apa pun, boleh minum sekali. Dalam mesyuarat, kerana masing-masing nak cari keputusan yang terbaik. Maka sebab tu dia kata tentera bawahan dan penyokong dakwah tidak boleh melanggar arahan pemimpin yang tegas lagi berpandangan jauh dalam sesuatu perkara yang diputuskan oleh beliau setelah mereka bertukar-tukar pendapat dan mengemukakan pandangan kepadanya. Bukan dia buat keputusan tu tak beri ruang kepada orang lain. Tu diktator. Ni dah mesyuarat, dah beri pandangan, akhirnya dia dengar pandangan orang ni, pandangan orang ni kan. Tak jumpa puncanya, last sekali dia kena buat keputusan. Ramai gayanya beri pandangan, tarikh jamuan raya kita, tarikh ni ramai yang beri, tarikh ni. Waktu tu kena akul lah setelah dia membuka ruang untuk orang lain memberikan pandangan. Pemimpin yang memikul tanggungjawab paling besar seperti ini patut diberi kepercayaan. Sekiranya selepas perbincangan tersebut beliau memutuskan sesuatu perkara, mereka mestilah mentaatinya. Kita angkat dia jadi ketua. Dan mesyuarat pun dia dah buat. Ruang untuk kita beri pandangan pun dia dah buka. Lah sekali dia lah yang kena keluarkan keputusan. Kalau sampai pukul 12 malam tak ada keputusan lagi, ketua ni dia tak ada kekuatan. Sampai sudah dia tak tahu nak buat keputusan apa. Orang macam ni tak boleh jadi ketua. Ketua lah sekali mesti dia tahu nak buat keputusan setelah orang lain memberikan pandangan. Sekiranya selepas perbincangan tersebut beliau memutuskan sesuatu perkara, mereka mestilah mentaatinya. Ini sebagaimana yang berlaku ketika mana Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah, iaitu pada tahun ke-6 Hijrah. Nabi bermimpi masuk ke Mekah untuk buat ibadat umrah. Bersiap dengan 1,400 orang ataupun 1,500 sahabat nak masuk ke Mekah buat ibadat umrah. Tengah jalan dengar kata pemimpin Mekah tak benarkan masuk. Nabi bertegah dengan para sahabat, kita nak masuk juga, kita kan nak perang, kita buat umrah tu kita balik. Datang pemimpin Mekah berunding dengan rombongan Nabi. Nabi hantar pula wakil berunding dengan pemimpin Mekah. Duk ulang alik. Antara yang pergi berunding ni siapa dia? Sayyidina Uthman. Dia pergi berunding, dia ditahan. Lambatlah sikit dia balik kepada rombongan Nabi. Akhirnya tersebar berita di kalangan sahabat, Uthman ditangkap dan dibunuh. Ke sahabat-sahabat naik marah. Masing-masing berbai'ah depan Nabi, ikrar depan Nabi, kita takkan balik ke Madinah. Sehinggalah orang Mekah berunding berdamai dengan kita, ataupun kita akan perang dengan orang Mekah sampai kita syahid. Akhirnya bila sahabat berbai'ah dengan Nabi yang dikenali sebagai Bai'atul Ridwan, nak pertahankan Sayyidina Uthman ni, bak dengar kata Uthman terbunuh ni. Bila sahabat berbai'ah dengan Nabi, orang Mekah kelang kabut, takut. Sahabat berbai'ah ni bukan main-main ni. Maknanya nak mati sungguh lah ni. Akhirnya orang Mekah ambil keputusan, kita ajak Muhammad berdamai. Berlakulah perjanjian Hudaibiyah, perjanjian damai yang dibuat di satu tempat bernama Hudaibiyah. Ya, ni salah satu tempat miqat kan. Baik. Bila berlaku perjanjian itu, isi kandungan perjanjian berat sebelah. Isi kandungan perjanjian tu kalau baca tengoknya gaya-gayanya untung untuk orang Mekah. Mereka ajak berdamai, syarat-syarat mereka letak logo. Antaranya apa dia? Tahun tersebut Nabi dan para sahabat tak boleh buat umrah. Datang semula tahun depan, tahun ke-7 Hijrah. Nabi setuju. Sayyidina Umar nak marah. Apa dia lagi? Antara kerajaan Mekah dan kerajaan Madinah genjatan senjata selama 10 tahun. Okey, tak ada masalah. Kita pun bukan suka perang pun. Lagi apa dia lagi? Ni berat sebelah sikit. Mana-mana orang Mekah
yang melarikan diri pergi ke Madinah, tak minta izin penjaga ataupun wali mereka, kerajaan Madinah kena pulangkan balik. Tapi kalau ada orang Madinah melarikan diri pergi ke Mekah, tak minta izin penjaga ataupun wali mereka, kerajaan Mekah tak perlu pulangkan. Berat sebelah. Ya, kemudian ada lagi lah, mana-mana kabilah Arab yang nak bersekutu dengan kerajaan Mekah boleh, mana-mana kabilah Arab nak bersekutu dengan kerajaan Madinah boleh, masing-masing jaga sekutu masing-masing. Tapi yang sahabat tak boleh nak terima apa dia? Kenapa tak boleh buat umrah? Kenapa kena tunggu tahun depan? Hanya tinggal berapa kilometer saja lagi nak masuk ke Mekah, kena patah balik. Punya jauh dah berjalan daripada Madinah. Akhirnya bila Nabi buat keputusan itu, ya, antaranya Sayyidina Umar yang rasa agak kecewa. Nabi kata pada dia, aku ni Nabi, Allah Ta'ala tak mempersia-siakan aku. Maka sebab tu dalam hal yang sebagaimana yang disebut tadi, dalam hal yang berkaitan dengan wahyu tidak diturunkan, Nabi beri ruang kepada sahabat untuk memberikan pandangan. Dalam hal yang melibatkan urusan wahyu, Nabi maklum ni wahyu daripada Allah dan ada kebaikannya nanti, ya, beri kepercayaan kepada Nabi sebagai pemimpin pada waktu itu. Akhirnya kesan daripada perjanjian Hudaibiyah yang sahabat-sahabat rasa berat hati untuk terima, ternyata berapa tahun kemudian manfaatnya cukup besar untuk umat Islam, khasnya di Madinah. Bila 10 tahun Mekah dengan Madinah tak berperang, artinya apa dia? Ruang dakwah jadi luas. Nabi boleh sebarkan Islam luar daripada Madinah. Nabi mula hantar surat kepada raja-raja di beberapa buah negara. Kerajaan Mekah rasa terancam bila Nabi ajak raja-raja lain memeluk Islam. Kerajaan Mekah nak serang Nabi, nak serang Madinah tak boleh, sebab mereka yang letakkan syarat genjatan senjata selama 10 tahun. Untung untuk dakwah. Waktu tu sahabat baru nampak, oh ni kesan dia rupanya. Sabar sikit. Baik. Rasulullah telah memilih syarat-syarat perdamaian dalam perdamaian Hudaibiyah. Ternyata syarat-syarat ini membawa kemaslahatan kepada dakwah. Perdamaian itu merupakan kemenangan politik kepada Nabi. Bilangan orang yang baru beriman dalam tempoh 2 tahun selepas perdamaian itu berlipat kali ganda berbanding bilangan mereka yang memeluk Islam sebelumnya. Orang nak memeluk Islam waktu itu tidak ada gangguan lagi. Kerajaan Mekah nak ganggu tak boleh. Mereka yang letak syarat seperti itu. Mekah dengan Madinah tak boleh perang selama 10 tahun. Kejayaan ini tercapai sedangkan para sahabat di peringkat awalnya rasa payah nak terima sesetengah syarat perdamaian Hudaibiyah itu. Awalnya ada sebahagian syarat itu tak boleh nak terima. Hingga kan ada sebahagian di kalangan mereka yang terkeluar daripada adab sopan santun yang sepatutnya dijaga ketika mana bermuamalat dengan Rasulullah sebagai pemimpin pada waktu itu. Fenomena ini juga berlaku di zaman Abu Bakar menjadi khalifah, iaitu ketika mana zaman Abu Bakar jadi khalifah, Allah Ta'ala uji Abu Bakar ni, dia berhadapan dengan Nabi palsu, orang tak bayar zakat, dan beribu orang Islam murtad di pelbagai wilayah. Semua sahabat berpandangan agar tidak keluar memerangi golongan murtad tersebut, termasuklah orang tak bayar zakat, ya. Tapi dalam bab orang tak bayar zakat, orang murtad ni, Abu Bakar isytiharkan perang. Termasuk orang tak bayar zakat ni kena perang. Mereka telah menolak salah satu daripada rukun Islam, batal syahadah. Abu Bakar ajak berperang, ya. Sebaliknya Abu Bakar berpandangan mereka perlu memerangi golongan tersebut, orang murtad, tak bayar zakat, nabi palsu. Bila beliau memutuskan demikian, akhirnya sahabat-sahabat akur kerana dia telah memberi kepercayaan kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Sekarang dia buat keputusan, kena beri kepercayaan. Mereka bertungkus lumuh berperang. Ternyata keputusan yang diambil oleh Abu Bakar untuk memerangi golongan yang murtad tersebut, itulah yang memperkukuhkan Islam di semenanjung tanah Arab. Abu Bakar memerintah hanya 2 tahun, 632 Masihi sampai 634, ataupun tahun hijrahnya 11 hijrah sampai 13 hijrah, 2 tahun. 2 tahun Abu Bakar jadi khalifah, dia manfaatkan cukup-cukup gempur nabi palsu, orang murtad, orang tak bayar zakat. Manfaatnya bila? Manfaatnya ketika mana Sayyidina Umar naik jadi khalifah. Sayyidina Umar tak banyak berhadapan dengan nabi palsu lagi. Sayyidina Umar memerintah 10 tahun, Islam sampai ke banyak wilayah-wilayah baru. Kenapa dia? Kerja Sayyidina Umar untuk memerangi nabi palsu, orang tak bayar zakat dan orang murtad itu berkurangan. Hasil daripada pengorbanan Abu Bakar 2 tahun jadi khalifah. Ini kesannya. Walaupun di peringkat awal ada sahabat yang ambil keputusan beri pandangan pada Abu Bakar, tak payah perang lah. Tapi akhirnya memperkukuhkan perjalanan Islam selepas daripada zaman Abu Bakar. Ia juga membolehkan orang-orang mukmin menjelajah serata ceruk bumi, membuka wilayah baru,
membawa petunjuk dan memberi pedoman ke kawasan-kawasan baru. Baik, ini pengajaran yang ke-15. Pengajaran yang ke-16 tuan-tuan sekalian, akhir sekali kalau sempat. Pengajaran yang ke-16. Di antara permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat bernama Nuaim bin Mas'ud bin Amir, iaitu dalam peperangan Ahzab. Perang Ahzab berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Sebab apa berlaku perang Ahzab? Ahzab maknanya pasukan bersekutu, gabungan beberapa kabilah Yahudi bergabung dengan musyrikin Mekah, jumlahnya 10,000 orang, serang Madinah. Perang Ahzab juga kadang-kadang disebut perang Khandaq. Khandaq maknanya parit. Kerana strategi perang Ahzab ni, Nabi ajak para sahabat gali parit keliling kota Madinah ni. Cadangan daripada Salman Al-Farisi, gali parit. Orang Arab tak pernah gali parit. Itulah kali pertama gali parit. Ini strategi perang di negara Parsi yang dicadangkan oleh Salman Al-Farisi. Perang Ahzab berlaku pada tahun ke-5 Hijrah, bulan Syawal. Tengah semangat menyambut Aidil Fitri itu. Sebab apa berlaku perang Ahzab? Sebab pada tahun sebelumnya, tahun ke-4 Hijrah, ada satu kabilah Yahudi dalam Madinah dihalau oleh Nabi keluar daripada Madinah kerana merancang untuk bunuh Nabi, iaitu Yahudi daripada kabilah Bani Nadir. Ketuanya bernama Huyai bin Akhtar. Dihalau keluar daripada Madinah tahun ke-5 Hijrah. Beberapa pemimpin daripada kabilah Yahudi Bani Nadir pergi ke Mekah, mengapi-ngapikan semangat orang Mekah, kita bergabung, kita tawan Madinah. Maka disebut sebagai pasukan Ahzab. Ahzab maknanya pasukan bersekutu, gabungan daripada banyak pihak. Tuan-tuan sekalian, tengah berkecamuknya perang Ahzab itu, jumlah sahabat hanya 3,000, pasukan Ahzab 10,000. Tiba-tiba ada satu kabilah Yahudi dalam Madinah yang ada ikatan perjanjian dengan kerajaan Madinah, pergi batalkan perjanjian dengan kerajaan Madinah ketika mana tengah berkecamuk perang. Bila Yahudi Bani Nadir berjaya kumpulkan 10,000 orang sekali dengan musyrikin Mekah, pemimpin Yahudi Bani Nadir tadi pula pujuk satu lagi kabilah Yahudi yang duduk dalam Madinah yang masih ada ikatan dengan perjanjian dengan kerajaan Madinah, iaitu Yahudi daripada kabilah Bani Quraizah. Batallah hubungan dengan Madinah. Keluar, mari tolong kami. Kita bergabung dalam 10,000 ni. Bila dapat tawan Madinah nanti, keuntungan hasil bumi Madinah ni kita bagi. Awalnya Yahudi Bani Quraizah takut nak langgar perjanjian ni. Lama-lama bila ditawar macam-macam, pujuk macam-macam, setuju. Yahudi Bani Quraizah duduk dalam Madinah, khianat kepada kerajaan Madinah, batalkan perjanjian dengan kerajaan Madinah. Ketika mana berkecamuk perang Ahzab itu, mereka hantar bantuan kepada pasukan Ahzab, makanan, alat peperangan dan sebagainya. Bantuan melalui 20 ekor unta, tetapi berjaya dipintah oleh beberapa orang sahabat Nabi. Baik, Nuaim bin Mas'ud datang jumpa Nabi. Dia datang jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, aku ni memeluk Islam, kaum aku tak tahu. Aku masuk Islam, kaum aku tak tahu. Aku masuk senyap-senyap. Yang kedua, kaum aku rapat dengan Yahudi Bani Quraizah yang khianat ni. Cantik. Aku masuk Islam, kaum aku tak tahu, dan kaum aku ni pun rapat dengan Yahudi Bani Quraizah yang baru langgar perjanjian ni. Wahai Rasulullah, arahkan kepada aku apa yang sepatutnya aku buat untuk kemenangan kita. Nabi sebut kepada Nuaim bin Mas'ud, di kalangan kita ramai-ramai ni, kamu seorang saja yang macam ni. Buatlah apa yang patut untuk kemenangan. Nuaim bin Mas'ud pergi masuk kemah musuh, pergi jumpa Yahudi Bani Quraizah. Orang kampung dia dengan Yahudi Bani Quraizah ni kawan rapat lama. Jadi kalau dia bercakap apa pun, Yahudi Bani Quraizah percaya. Kata Nuaim bin Mas'ud pada Yahudi Bani Quraizah, aku dengar pihak Quraisy Mekah pakat sama mereka, kalau menang tawan Madinah nanti bahagian apa semua ni kamu tak dapat pun. Sapu kat mereka. Yahudi Bani Quraizah percaya kat Nuaim bin Mas'ud. Nuaim bin Mas'ud pergi pula ke kemah pihak Quraisy. Aku dengar Yahudi Bani Quraizah kata kalau dapat tawan Madinah nanti Quraisy ni tak dapat apa pun. Dia pergi ke kabilah ni, dia pergi ke kabilah ni, kacau bilah habis dia punya kerja. Siapa yang izinkan Nuaim bin Mas'ud buat kerja ni? Nabi. Dalam pasukan tentera disebut kerja gerak saraf. Orang lain tak tahu, ketua yang tahu dia buat kerja ni. Dia panggil gerak saraf. Baik. Permintaan
daripada Rasulullah kepada Nu'aim bin Mas'ud supaya kacau bilaukan, pecahkan kesatuan pihak musuh ini, menjadi dalil bahawa melakukan tipu daya dalam memerangi musuh dibenarkan oleh syarak. Kerana apa dia? Perang ni melibatkan nyawa. Tipu pun mudarat. Mengurangkan jumlah kematian itu pun, itu lebih besar. Mati ni mudarat besar. Tipu pihak musuh pun benda mudarat. Mana mudarat yang perlu kita ambil? Iaitu buat sesuatu benda yang boleh memecahkan kesatuan musuh, mereka berundur dan jumlah kematian boleh dikurangkan. Itu yang sepatutnya di medan perang. Ke di medan perang tak boleh menipu? Boleh. Askar tempat hutan hijau dia pun pakai baju hijau. Tempat daun kering dia pun pakai baju warna celoreng, kering gitu. Jadi kalau askar hutan warna hijau pergi pakai baju warna-warni, baik tak payah jadi askar. Artinya dia itulah perang. Sampai di hujung nasihat Nabi, cadangan Nabi kepada Nu'aim bin Mas'ud, Nabi kata pada dia, al-harbu khud'ah. Perang ni adalah tipu daya. Pandai-pandai buat apa benda yang boleh mengurangkan kemudaratan. Musuh kacau bilau, mereka berundur, jumlah kematian boleh dikurangkan. Itu yang sepatutnya. Baik. Setiap cara yang membawa kepada kemenangan dalam peperangan boleh mengurangkan pertumpahan darah adalah diterima daripada perspektif Islam, kecuali belok dan khianat, pergi bersama dengan pihak musuh. Tu tak boleh. Ya. Permintaan Rasulullah ini merupakan kebijaksanaan politik dan strategi ketenteraan Rasulullah. Ia tidak menafikan prinsip-prinsip akhlak Islam. Maslahah untuk mengurangkan bilangan mangsa peperangan itu merupakan maslahah kemanusiaan. Yang tu yang perlu kita jaga dulu. Ya. Maslahah untuk mengalahkan kejahatan, kekufuran dan fitnah juga merupakan maslahah kemanusiaan dan maslahat akhlak. Oleh itu menggunakan tipu daya dalam pertempuran selarah dengan akhlak kemanusiaan yang melihat peperangan sebagai satu kejahatan yang besar. Perang ni benda jahat. Tapi kenapa Islam benar kan? Apakah Islam mendahulukan perang? Tak. Islam bukan mendahulukan perang. Islam mengulukan dakwah, pendidikan, tunjulkan akhlak, ajak orang. Perang bukan pilihan pertama. Artinya kalau boleh elakkan perang, kena elakkan perang. Kalau boleh mengurangkan jumlah kematian, kena kurangkan jumlah kematian. Ya. Sekiranya keadaan darurat menuntut berlakunya peperangan, maka menjadi kewajipan untuk menamatkan peperangan tersebut dengan apa cara sekalipun. Tak ada pilihan, terpaksa berperang. Bila dah berperang, ada tak sesuatu perkara yang kita boleh buat untuk memastikan perang tu cepatlah tamat, cepatlah selesai? Ada. Maka kena buat untuk memastikan perang tersebut cepat tamat. Kita tak nak tengok mudarat yang makin besar yang akan berlaku bila peperangan itu diteruskan. Ini kerana perkara darurat hanya boleh dilakukan dengan sekadar sahaja. Bila tak ada pilihan, kena perang. Darurat tu. Tapi darurat, nak duduk dalam suasana darurat selama-lamanya, tak boleh. Darurat mesti diambil sekadarnya sahaja. Sebagaimana kita pergi hospital sakit, doktor nak tengok di bahagian mana kita sakit, kita kena buka seluar kita ataupun selak kain kita. Itulah kadar darurat. Tak boleh telanjang semua sekali. Telanjang semua sekali, mana boleh. Kadar daruratnya selak bahagian paha saja. Itulah kadarnya. Begitulah juga perang ni tak ada pilihan. Darurat, terpaksa berperang. Ambil sekadar saja. Bila boleh diberhentikan perang, mesti diberhentikan. Ini kerana perkara darurat dilakukan sekadarnya sahaja. Allah mensyariatkan peperangan hanya untuk memelihara agama, umat atau bumi. Oleh itu melakukan tipu daya yang membawa kepada kekalahan di pihak musuh merupakan satu usaha yang mempercepatkan kemenangan yang hak. Oleh itu diriwayatkan daripada Rasulullah dalam perang Ahzab, Nabi sebut kepada Nu'aim bin Mas'ud, al-harbu khud'ah. Perang itu adalah tipu daya. Ini merupakan prinsip yang diterima pakai dalam semua syariat dan undang-undang. Baik tuan-tuan sekalian, ini pengajaran yang ke-16. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sambung pengajaran yang ke-17 sehinggalah pengajaran yang terakhir, pengajaran yang ke-25. Serasa sekali lagi pertemuan kita boleh habiskan pengajaran ini insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekadar itu dulu untuk pertemuan pada malam ni. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, saya buat makluman sikit akhir. Tuan-tuan yang bagi sumbangan untuk tabung kemanusiaan MAPIM, silakan. Yang kedua, bagi tuan-tuan yang menyertai korban dan akikah bagi tahun ini di Kemboja dan beberapa buah negara minoriti Muslim, kami teruskan lagi seperti biasa, iaitu satu bahagian hanya 350. Tuan-tuan yang berminat boleh dapatkan borang depan.
Wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah